Okey, lab 7 kita akan pergi kepada PCB. Okey. So apa yang kita akan lihat pada PCB design ni? Okey. Okey, so PCB kalau bahasa mudah dia adalah printed circuit board ataupun kita panggil sebagai papan litar bercetak. Okey, dia papan. Okey. So kalau kamu lihat dekat mana-mana device pun, okey, anything device, komputer, laptop, handphone, bila kamu buka dalam dia tu mesti akan ada satu PCB lah. Of course, memang kena ada sebab function PCB ni adalah untuk dia connect between components. Okey, dia tak guna dah dalam tu breadboard. Kamu buka handphone awak ada breadboard dalam tu, takkan ada lah. Okey, takkan ada wire dan sebagainya. Semua fully PCB. Sebab apa PCB dia lebih mudah dan lebih selamat lah. Okey, kalau kamu tengok kat situ dia warna hijau. Kalau kamu tengok dekat TV ke, okey, dalam board TV, board komputer sebagainya, dia sama ada warna hijau ataupun warna biru. Okey, so kenapa warna hijau ni? Hijau ni cuma dia punya plastik sajalah, plastik untuk cover kita punya papan tu. Okey. So sebenarnya papan tu apa? Papan tu adalah copper. Okey. Sebab kamu buat wiring pun kamu gunakan copper wire kan. So sebenarnya dalam dia ni dia adalah papan copper. Okey. Yang warna yang lain-lain ni dia adalah copper lah. Yang warna hijau ni cuma satu layer sahaja. Yang untuk melindungi kita punya copper kita. So PCB tu apa ada dekat PCB? So PCB ni kita ada footprint, kita panggil sebagai footprint ataupun tapak print, cetakan tapak. Kemudian kita ada solder pad dan satu lagi kita ada tracking. Okey. So footprint ni adalah bentuk komponen yang kita nak gunakan. Contoh awak nak gunakan, kamu nak buat design doorbell. So doorbell tu kamu ada switch, kamu ada resistor, kamu ada capacitor. So bila kamu design dekat OrCAD ataupun simulation and then you pindah kepada PCB. So PCB ni adalah contoh C1 ni kan. C1 ni bentuk apa ni? Komponen apa ni? Kamu rasa? Bateri. Kamu rasa komponen apa tu kalau untuk footprint tu? Bateri. Resistor. Okay. So ini adalah switch kita. So yang warna bulatan ni adalah the actual size of our capacitor. Okay, actual size. So kalau misal kata kamu nak guna PCB ni, kalau kamu nak gunakan capacitor yang ada induction, okay, atau capacitor yang high voltage, mungkin dia besar size dia. So kamu kena masukkan size yang betul lah, ataupun jenis komponen yang betul. Kalau capacitor yang high voltage mungkin dia besar, tapi sebenarnya kamu nak gunakan low voltage punya. So nanti size dia dah tak muat dah. Okay. So solder pad ni adalah untuk kita battery. Okay, kalau sebelum ni kamu gunakan yang donut board ataupun breadboard tu, kalau breadboard tak ada guna battery kan. So kalau kita ada yang ini solder pad ni, dia function dia adalah untuk kita memudahkan proses pematerian ataupun soldering proses lah. Untuk membuat sambungan antara komponen. So kalau kita lihat kat sini contoh, okay, capacitor dia bersambung dengan switch, okay, dengan resistor. So nampak tak dia bersambung. So sebenarnya dia adalah connected between them. Okay. So sebenarnya kalau kamu pasal macam mana kita boleh susun susun C1, VT1, C6 ni cantik je, tak ada, orang kata tak ada berselirat. So dia ada teknik dia menggunakan eagles. Okay. Itu so ini apa yang ada dekat PCB lah. So ini contoh PCB yang lain. Ni kalau kita nak buat pematerian, okey, kita nak bateri. So kalau kita ada solder pad ni dia cantik je, bulat je. Okey, kalau masa kamu kat sekolah, kalau kamu gunakan yang warna coklat tu, okey, breadboard tu ataupun donut board tu, dia semua kan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tertajam. So kalau kita ada solder pad ni dia cantik sikit lah. Tapi sebenarnya kalau kamu nak buat projek kan, projek master, projek degree ke apa ke, sebenarnya ada kedai yang boleh tolong designkan PCB ni. Okey, tapi kalau kat Malaysia ni dia mahal sikit lah. Kalau kamu nak buat banyak, contoh kamu nak berniaga kan, kamu nak buat contoh alat
basic Arduino, okey. You nak buat Arduino punya circuits. Lepas tu kamu nak jual dekat budak sekolah. Boleh kamu design and then kamu jual, kamu buat print dekat luar lah. Luar tu maksudnya di China ke dan sebagainya. So dia lebih murah dan lebih cantik lah, lebih cepat. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, dia PCB ni dia ada lubang-lubang kan. So kalau ni biasa kita gunakan resistor dan sebagainya. Dan ada satu jenis lagi adalah kita gunakan SMD, Surface Mounted Device. Maksudnya device tu dekat surface saja, dia tak ada lubang untuk kita masuk, untuk kita cocok. So ini kita panggil sebagai Surface Mounted Device. Ini kalau kita gunakan chip dan sebagainya lah. So ini kalau kamu buka dekat komputer ke apa, handphone ke, semua macam ni dah kan. Okay. So dekat kilang memang kamu akan buat macam ni lah. Kamu akan design, kamu akan soldering dan sebagainya. Okay. Tapi basic dia adalah yang inilah. Kamu gunakan macam ini. Okay. So kalau misalnya kata kamu nak guna dekat mana PCB ni cik, ataupun nak buat apa, kita belajar Eagles ni. Okay, Eagles ni kita akan biasanya kilang-kilang elektronik banyak gunakan. So minti bila sekata habis saja diploma, awak nak kerja dekat ataupun kamu LI dekat kilang elektronik, kamu akan jumpa benda-benda ni. Kalau kamu jadi engineer, kamu kena design di circuit. Okay. Okay, PCB footprint. Okay, cetakan tapak saya cakap tadi tu. Okay, tapak this one. Okay, dia ada dua jenis lah. Satu jenis adalah jenis yang through hole ataupun yang ada lubang. Satu lagi adalah surface mounted device, surface mount device, SMD, this one lah. Okay. So kita tengok through hole ni. So through hole ni biasa yang kamu nampak lah, yang kamu pernah gunakan, iaitu resistor, LED, apa lagi? Ini ada diode. Okay. Ini adalah capacitor, inductor, ini semua inductor kan. Okay. So kalau kamu perasan, dia ada dua jenis kan. Satu yang macam melintang, satu lagi dia ada dua kaki ke bawah. Kalau LED ni, kalau dua kaki ke bawah, kamu tahulah mana positif, mana negatif kan. Kemudian kalau capacitor pun sama, mana kaki negatif, mana kaki positif. So sebenarnya nama dia, kalau kita nak tahu nama dia adalah, kalau yang perintang macam menegak tu, dia adalah axial leaded. Satu lagi kalau yang ada dua kaki ke bawah, dia adalah radial leaded. Okay. Kaki yang bentuk dengan bentuk bulatan ya, radial. Okay, so kalau axial leaded ni macam biasalah, kamu bengkokkan kaki ujung tu, kamu terus masukkan dalam PCB ataupun breadboard. Kalau radial ni kamu just cocok sahaja kan. Ini kamu biasa nampak ni sebenarnya. Satu lagi yang saya rasa mungkin kamu jarang nampak adalah surface mounted device. Okay, SMD. Okay, so SMD ni macam mana kita nak solder. Okay, so soldering teknik untuk SMD ni dia ada tricky sikit lah. Dia ada satu teknik yang lain selain daripada solder. Kalau kita gunakan solder, dia agak leceh lah sebab dia kaki dia halus sangat. Lepas tu kalau kita solder, mungkin kaki tu akan terlebih suhu dan menyebabkan kaki tu akan burn. Okay, so kita akan gunakan secara blowing. Kita gunakan macam blow yang untuk kita keringkan rambut tu kan. Okay, tapi dia ada satu lagi jenis yang lebih panas. Okay, biasanya kita gunakan untuk stiker kereta tu kan. Okay, blowing tu, so kita letak LED lead. Okay, kita letak lead timah tu, and then kita letak blowing, dia akan automatic, dia akan connect macam ni lah, cantik saja. Okay, tapi saya rasa kamu degree dengan diploma tak buat benda ni rasanya. Okay, sebab dia mungkin degree mungkin kamu akan buat lah, sebab mungkin degree tu mungkin projek kamu lebih advance sebagainya lah. Okay. So dalam satu-satu footprint ni kita akan gunakan dua-dua jenis lah. Satu yang radial, satu yang axial leaded, satu lagi yang surface mounted. Okay, surface mounted dan juga through hole device. Okay, so footprint ni kalau kita lihat, dia mempunyai kaki yang berlainan kan. So teknik dia pun memerlukan teknik yang berlainan. Okay, so ini pandangan footprint untuk kita punya eagles kita. So kalau kita gunakan capacitor, so kita punya footprint dalam bentuk eagles kita ada macam ni lah. Okay, so dia ada sign dia. Mungkin sign yang ini adalah sign negatif.
ataupun kaki yang pertama dan kaki yang kedua. Okey. Kelebihan Eagles ni, dia punya kaki ataupun size footprint ni dia adalah mengikut kepada database ataupun datasheet. Okey, so datasheet, kalau you punya datasheet awak size dia adalah this one, 1 cm kali 2 cm contohnya, so dia akan ikut exactly with our components. Okey. Tapi kalau kita gunakan yang trial version, mungkin dia punya jenis-jenis ataupun jumlah komponen tu tak banyak lah. Okey, so itu secara ringkas untuk PCB, apa yang ada dekat PCB kita. So, untuk kamu punya projek lah, ataupun kita punya projek lab yang ke-7 ni, okey, ataupun kamu nak buat projek esok, projek group projek. So, group projek saya bagi satu task, satu kumpulan 4 orang. Kamu diberi task untuk kamu buat satu circuits, anything circuits, yang mana jumlah dia jangan kurang daripada 10 komponen. Okey, tapi jangan sampai banyak sangat. Okey, at least 11 komponen pun dah cukup. Anything yang mungkin boleh, contoh doorbell ataupun sensor, temperature sensor dan sebagainya. So itu adalah idea awak. Okey. So idea dia kamu kena cari, and then kamu kena transfer ke dalam schematic design. So schematic design ni kamu kena simulate dalam OrCAD ataupun ProChess. Pernah guna ProChess? Nah, Pernah So untuk simulation, saya bagi kelonggaran, kau boleh gunakan OrCAD ataupun ProChess. Okay. So you mesti come out dengan result awak, result output, loading dan sebagainya, anything. Okay, at least satu result. Okay. Kalau kita belajar OrCAD tu kan, kita boleh keluarkan result dalam bentuk visual, dalam bentuk graph. Okay, sama ada kamu menggunakan parameter sweep dan sebagainya. So mesti kena relate dengan lab 1 sampai lab yang ke-4. Okay, so bahagian discussion awak tu kena relate dengan awak punya pembelajaran dalam lab 1 hingga lab 4. Okay. Kemudian, okay, itu daripada idea sampai sini adalah lab 1 sampai lab 4. Kemudian component selection ni adalah kita akan buat lab 7 dan juga designing PCB. So ini adalah bahagian Eagles. Okay, so component selection dan juga designing PCB. Okay, sampai PCB fabrication. Dah design PCB, kamu kena fabricate. Tapi untuk kamu punya projek, kita tak buat sampai fabricate lah. Susah nak buat. And then testing dan juga completions. Okay, so untuk lab 7 kita akan buat bahagian sini lah. So lab 1 sampai lab 4, this one. Lab 7 adalah this one lah. Designing a PCB. How we can design a PCB. So macam ni kita nak design? Kita gunakan software Eagles. Okay. So software Eagles ni dia adalah under apa ni, company, okay, yang mana dia okay, dia Eagles ni under Adobe punya company, okay, yang Adobe Photoshop, Adobe Simulations. So Eagles ni under Adobe punya company lah. So dia banyak digunakan di company-company yang lebih besar. Okay. Cuma mungkin Eagles dia ada version yang Eagles ni dia yang lebih mudah lah. Tapi kalau untuk kita design PCB pada litar yang kompleks, contoh bentuk litar tu bentuk bulat ataupun dekat kereta yang kita nak simulate, so itu dia ada satu software yang lain lah. So Eagles ni yang paling basic sekali untuk kita design PCB. So function dia adalah untuk kita buat schematic, kemudian kita kena buat component placement, PCB routing dan juga dan juga kita boleh juga buat library. Okey. So ini dia punya muka depan untuk Eagles kita lah. Okey, kalau kamu perasan bila saya tekan dekat sini kan, okey, dekat lab 7 ni dia ada keluar yang inilah, nama, nomomatik dan juga lab 7. Okey, ini dia adalah description dia. Okey. Description yang mana kalau saya bagi contoh. Okay, this one kan. Okay. Okay, so bila kamu klik dekat sini. Okay, kalau kamu perasan,
Nampak tak saya punya kecil sangat Okey, kalau kat sini, dekat sini tu ada nama kan? Nama saya, nama, lepas tu dekat ada bulat kecil. Bila saya tekan dia akan warna hijau. Kalau saya tekan semula dia akan tak ada warna hijau. So ini sebenarnya adalah button aktif. Okey. Contoh misal kata saya ada new project. Okey. Misal kata kita, dalam satu folder ni saya buat 2 projek. So dalam satu folder ni dia cuma boleh kita boleh guna salah satu saja untuk kita enable kan kita punya projek. Okey. So yang hijau ni bermaksud kita enable kan dia. Okey. Kenapa kalau kita tak warna hijau kan dia? Okey, kalau kita run dekat kita punya simulator ni dia tak akan ada, dia tak boleh nak run sebab dia tak enable kan. Okey. Okey, dekat sini kalau kamu klik kanan, kamu klik edit descriptions. So ini kamu boleh tukar dia punya, you punya orang kata apa ni, description awak lah, nama awak, numeric, dan juga tajuk makmal. So kalau kamu perasan dia ada bold, ada italic, ada underline. So dia ada dia punya keywords dia ni lah. So kamu boleh lihat yang sini. Macam mana kita nak orang kata describekan kita punya projek ni tadi. Okey. Ni kamu boleh contoh lah. Saya ada beri contoh dalam tutorial pun saya beri tunjukkan macam mana kita nak buat. Alright. So, okay, so untuk lab 7, okay, lab 7 saya ada bagi dua aktiviti. Okay, aktiviti 1 adalah untuk kamu susun kamu punya skematik. Okey, dekat Eagles ni walaupun kamu dah buat dekat OrCAD, tapi dekat Eagles ni kamu kena letak juga komponen awak. Sebab apa? Sebab mungkin dia boleh juga transfer daripada OrCAD kepada sini. Tapi saya takut kalau komponen yang kita nak gunakan tu tak ada dalam Eagles. Sebab kita gunakan Light Vision kan. So kalau tak ada, contoh LDR ni kan. LDR ni dalam Eagles tu tak ada. Okey, sebab dia sensor. Sensor dalam Eagles function yang freeware ni dia tak ada. So kamu kena tukarkan dalam bentuk tukar kepada resistor lah. Okey. Tapi bentuk ni dia kamu kena tukar ke dalam bentuk resistor supaya kita boleh runkan lah. Okey. So kat sini saya ada bagi juga setiap komponen ni apa nama dalam Eagles kita. So B1 ni adalah bateri. Bateri ni dalam Eagles ada, tapi so kita tukar kepada dalam bentuk connector. Sebab dalam bateri ni adalah komponen yang luar lah. Okey, bateri tu bukannya komponen asas dalam Eagles. So kita tukar dalam bentuk connector. So yang lain-lain tu ada dia punya nama dia. Saya bagi terus nama dia. So kamu just cari saja. Okey, so bila nak cari tu, okey, contoh okey, bila saya tekan ni double klik, so dia akan keluar yang ini. Saya dah buat dah. So kamu klik dekat sini. Okey, add part, okey. Lambat pula dia keluar. Okey, dekat sini. Okey, ini bahagian search. So kat sini dia dah bagi dah. Walaupun saya kata sikit kan, tapi sebenarnya banyak juga ni sebenarnya. Tapi yang basic lah. So cara nak cari, kamu tengok kamu punya yang ini tadi, you punya, okay, yang ini tadi. Contoh kamu nak cari resistor kan, RUS. Okay, so kamu just type dekat sini RUS. Lepas tu kena letak star. Star ni supaya kita boleh search dengan lebih cepat. Okey, so ada kat sini lah. So kamu carilah berapa volt resistor awak yang awak nak, ataupun bentuk apa yang awak nak. Okey, dan juga yang lain-lain. Okey, so kemudian susun. Okey, so yang ini tadi LDR kan, so saya tukar kepada resistor sebab LDR dalam Eagles tak ada.
Boleh dapat. Untuk buat ni kamu just follow tutorial tu saya dah bagi. Kamu just follow je lah kan. Kalau tidak dia punya untuk lab 7 ni ada satu lagi kerja. Kamu kena buat library dia. Itu lagi leceh lah. Tapi sebab tu saya tak suggest. Kalau face to face kita akan buat nanti. Okey, okey bila dah buat tu, okey. So bila kamu dah buat circuit tu, okey. Dekat sini, okey. So bila kita tukar ke dalam bentuk okey, kita tukar dalam bentuk PCB. Okey, mana function dia tadi? Lupa dah. Tak apalah. Okey, bila kita tukar PCB dia akan keluar macam inilah. Okey, yang footprint ni saya cakap tadi, okey, footprint. So, komponen yang kita letak tadi tu yang saya bagi dalam table tu semuanya adalah bentuk dia macam ni. Okey, R3 ni yang besar ni gedabak ni apa dia sebenarnya? Ini adalah kita punya apa orang kata tu? Pelaras resistor okey. Potentiometer, yes, potentiometer. So kemudian kamu nampak tak kat sini ada connection wire-wire semua ni kan? Apa benda tu sebenarnya? Okey, wire-wire ni ataupun line kuning ni kita panggil sebagai air wires. Okey. Kamu perasan air wires ni dia adalah connection untuk kita punya di semua. Contoh potentiometer mana tadi? Okey, potentiometer yang ini dia sambung dengan okey, dia sambung dengan Q1 ataupun kita sambung dengan transistor. Mana? Okey, nampak dia sambung dengan transistor yang ni. T1 kita ni. Okey. LED dia sambung dengan transistor ni. So sebenarnya bila kita gunakan PCB, bila kita tukar daripada circuit kepada dalam PCB, dia sebenarnya just one click saja. Kamu just follow, kamu tak adalah kamu kena lukis wire-wire ni, tak ada, dia automatic. Bila nak susun tugas awak cuma tukarkan dan kemudian kamu kena susun. Susun tu yang kamu punya kena ada kemahiran lah. Jadi kita panggil semua A-wire. So A-wire ni adalah connection between components lah. Okay, so nak susun pun kena ada cara dia. Okay, susun dia daripada macam ni, nak jadikan dia macam this one. Okay, ni contoh yang lain lah. So bila kamu susun A-wire tadi tu, kamu kena susun supaya A-wire tu tidak berselirat dan tidak tidak berselirat lah, tidak intersect. So kalau dia intersect, kamu boleh rotate, boleh rotate ataupun kamu boleh flipkan dia. So tugas awak cuma nak susun ini sahaja. Susun dah cantik, baru kamu boleh bila dah cantik yang ini, and then kamu just gunakan satu button, iaitu kita panggil auto root, dia terus akan jadi macam gini. Okay, auto root dia akan jadi macam ni dan dia terus akan jadi dataran kuasa yang ini. So nanti saya tunjukkan lah. Okey, nak susun pun dia ada cara dia lah. Dia bukan cara lah, dia sebenarnya tak kamu susun saja gitu-gitu pun boleh. Tapi kalau kamu kerja dekat company, kamu kena tahu kalau heatsink dia panas ataupun kamu punya IC dia panas, tak boleh connect dengan apa device apa, plastik dan sebagainya. So dia ada jarak dia. Tapi kalau komponen yang biasa-biasa ni kan, yang LED, resistor ni, susunan dia jarak dia tak kisah berapa. Okey. Tapi kamu kena tahu, yang penting dia punya A-wire dia tidak berselirat ataupun tidak intersect ataupun tidak melalui komponen yang lain. Contoh yang ni kan, kaki LED ni dia melalui resistor, lalu kaki bawah dia tak boleh. Okey, dia mesti kamu kena pindahkan resistor ni, bawa ke belah kiri, dia jadi macam ni, cantik je. Kaki ni sambung dengan kaki yang ini. Okey, itu satu. Kemudian yang kedua, jika boleh, you punya susunan komponen tu ikut macam skematik, supaya dia punya A-wire dia tidak berselirat lah. Susun, kalau resistor ke atas, susun ke atas. Tapi kena tengok juga you punya board tu size dia berapa. Okey. Kalau board kecil nak susun macam cantik-cantik macam ni macam susah lah. Okey. Kemudian jarak antara komponen dia punya kalau dalam buku dia kata 30 mils. 30 mils ni adalah lebih kurang dalam 1 mils dalam 25.4 mikron. Okey, iaitu 1 mil tu 1/1000 inch. Okey, dia gunakan US punya unit. Okey.
kita digunakan US punya unit lah. Jarak daripada tepi papan sampailah kepada komponen yang baru adalah 50 mils. Okey. So bila kamu dah susun ni, okey, dah susun cantik, okey, bila kamu tekan saja auto root, okey, dia akan jadi lebih cantik lah. Okey. So routing ni, ni kalau kamu buat manual. Kalau kita tak tekan, dia boleh dua function, satu auto root, satu lagi manual. Okey, so kalau manual dia boleh buat bentuk macam ni lah, bentuk segi bersegi, bentuk T-junctions, okey, ataupun acute angles. Okey. So ini teknik yang kita boleh gunakan lah. Okey. So bila kita dah buat, okey, kita kena buat connection between them. Okey. Dan juga kita kena buat grounding lah. So grounding kita boleh gunakan dua cara. Satu gunakan roots ataupun kita punya laluan, ataupun kita boleh menggunakan power plane. Power plane ni adalah dataran kuasa. Okay? So kita gunakan, kalau untuk dataran kuasa ni kita gunakan copper, pouring dan juga power plane. Kenapa kita gunakan copper pouring ni ataupun dia punya grounding ni besar macam ni lah, penuh satu papan ni kita punya grounding. Okey, macam kita buat design rumah, buat wiring, okey, kita kena buat grounding di bawah tanah yang betul lah kan, supaya kita punya kita punya grounding tu lebih stabil. Makin besar ground kita, makin lebih stabil untuk kita stabilkan kita punya voltage kita. Okay, so dia boleh menstabilkan kita punya voltage, kemudian kita boleh selamatkan kita punya komponen lah. Okay, kalau misalnya kalau kamu perasan, kalau dekat kalau bangunan yang tinggi kan, grounding dia gunakan satu besi daripada atas sampai bawah. Okay, satu building tu mungkin dia gunakan banyak power. So sebab tu kalau misalnya kata ada apa-apa kilat menyambar ke, kalau grounding tu, besi tu tak besar, dia boleh menyebabkan kerosakan satu bangunan tu. Okay, sebab tu kalau grounding tu kita kena gunakan betul-betul pure copper. Lepas tu copper tu kena besar dan betul-betul tertanam dekat bumi. Okay, dia tak boleh tanam dekat simen ke sebagainya, dia tak boleh. Okay, supaya dia boleh stabilkan kita punya komponen kita. Okay, so macam saya cakap tadi, okay, so yang ini kan, so you punya circuit dah susun. So kamu tekan yang atas ni, board, do not exist. Okay. So kat sini dah. So dia akan keluar macam ni. So tugas awak adalah kamu buat satu board, saiz dia 2 inci kali 2 inci kot, tak salah saya, dalam lab sheet tu. Semua tu saya dah tunjukkan. Kemudian kamu susunkan you punya apa ni, circuits ni. Okay. Okay. So kamu susun supaya dia punya bentuk ataupun you punya komponen tu lebih tersusun lah. Okay. So nanti projek pun sama juga. Projek you buat yang simple-simple punya projek. Okay. You discuss satu kumpulan, you buat, and then you kena tukar ataupun you jadikan sebagai PCB board. Okay. So untuk kelas, untuk yang lab 7 ni sampai sini je kot. Okay.